Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih saudari Muslim Majlis yang berbahagia, dekan-dekan pengurusan UCS, MPP yang kita raikan juga pada hari ini because they are our customer MPP ni. Penting. Sebenarnya bila saya dimaklumkan tentang program amanat ni, saya rasa lebih kepada amanah. Amanah UiTM bukan amanat rektor Sebab amanah UiTM ni dia melibatkan semua masyarakat di UCS. Okay, staf akademik, staf pentadbiran, staf library, ICT, PB, polis bantuan dan sebagainya. Okay, saya rasa amanah UiTM lebih mencerminkan apa yang kita patut lakukan. Okay. Saya meraihkan kehadiran dekan sebab dekan ni bagi saya adalah CEO of a small university. Dekan, pengarah COE dan sebagainya, pengarah asasi. So basically, they are the true leaders di dalam mana-mana organisasi. So saya rasa itu amat penting sekali. Dan saya tidak lupakan juga, seperti saya sebut tadi, staff admin, staff teknikal dan sebagainya. Semua warga UiTM, dia berperanan untuk menaikkan nama UiTM. Okay. Seperti disebutkan tadi oleh pengurusi tadi, saya ni kira orang lama jugalah dengan proses pula ni. Almost 34 years, close to 35 years. Almost nak retire next year. But I hope kita akan sama-sama bekerjasama, okay, untuk menaikkan UiTM, especially UiTM Changan Selangor ni, ke taraf yang boleh dibanggakan oleh negara. Kita kena pergi ke peringkat negara dan global. Sebelum saya pergi ke slide ni, saya ada sedikit informasi atau maklumat yang telah saya siapkan tadi. Setengah jam tadi. Tu yang lambat sikit tu. Kena bagi sejarah sikit tentang universiti dan sebagainya. Sebab daripada sejarah lah yang kita boleh mencorakkan hala tuju UiTM. So boleh dengar sejarah sikit tentang pendidikan ni. So universiti ni sebenarnya diasaskan oleh Plato di Athens pada 387 BC. Okey. Idea universiti ni ialah menggunakan minda, tangan dan hati. Okey. Minda ni ataupun brain ni ialah apa yang kita nak pelajari. Tangan ialah skill apa yang perlu kita ada. Okey. Dan hati ialah apa yang kita patut sumbangkan kepada masyarakat. Itu konsep universiti. Kena faham tu dulu. Now, apa dia universiti ni? Okey, kalau kita Google, sekarang kita dah boleh Google, kita boleh search, guna search engine. There's a lot of definition, banyak definisi tentang universiti. Okey, salah satunya ialah tempat di mana pelajar mendapat ilmu dan sebagainya. Kedua, tempat di mana komunikasi berlaku. Ini yang saya perlu tekankan di sini, communication. Okey, kita organisasi yang besar. Kita punya komunikasi ni mesti tip top kalau kita nak to be efficient. So hopefully lepas ni, tadi sebelum saya datang ni, ada dekan farmasi jumpa. Saya kata, you kena communicate with other faculties as well. Dia cerita saya tentang apa tu vaksin COVID lah. Saya pun tahu agak sikit-sikit. Saya kata, you patut share your knowledge with other faculty members. This is where saya rasa from now on kalau boleh faculty
COE, you work together. Jangan kita terlampau orang kata apa, fikir sangat tentang kita punya orang kata apa KPI dan sebagainya sampai kita lupa peranan kita. Sebab universiti ialah tempat di mana berlakunya komunikasi. Student, kita ada MPP punya wakil tadi. You have to work, you have to speak, you have to communicate dengan semua orang. Student yang peranan ni bila masuk universiti ialah untuk mendapat a proper learning experience. Pengalaman tu apa? That's why kalau di kampus tu lebih dapat pengalaman kan, compare kepada ODL kan. ODL tu memang duduk dalam bilik kan dengan komputer, cakap dengan mesin kan. Tapi bila masuk universiti tu, you dapat some pengalaman. Pengalaman itulah yang akan mentransformkan you punya karakter you. Universiti ni ialah transform karakter. Termasuklah staff akademik, staff non-akademik. Kalau kita boleh transform kita punya karakter, dengan mudah kita akan membantu universiti. Okay? And then apa lagi definisi universiti. Ini yang saya seronok baca ni. Ini daripada former president of Cornell, Frank Rhodes. Dia kata universiti ni ialah tempat di mana kita melahirkan macam-macam, dia kata ahli muzik, jurutera, penganggur, semua sekali. So maksudnya sepatutnya universiti ni kita melahirkan semua orang. Politician, lawyer, medical doctor, teachers. So sepatutnya kita ni universiti ni tempat di mana ilmu dijana. Itu penting tu. So orang ilmuwan ni dia sepatutnya mendapat tempat yang tinggi dalam masyarakat. Itu kita punya peranan. So saya rasa insya-Allah lepas pada ini kita akan sama-sama berganding bahu, okey, fakulti, unit dan sebagainya, sama-sama work together. Saya di sini sebagai facilitator je. Bukan saya nak mengarahkan Datuk Mat ke siapa ke, bukan. You run your own faculty. Saya facilitate. I'll find ways to help you. Itu aja. Saya bukan nak interfere dengan running of COE ke, running of faculty dan sebagainya. Tujuan saya ialah membantu. Tak kisahlah siapa-siapa ini. Itu saya punya ni. Of course dalam leadership ni, that can be considered as servant leadership punya konsep. Tapi tak boleh. Kalau universiti, kita kena guna transformative style of leadership. Kita kena transform. Walaupun saya orang chemistry, saya baca juga tentang management. So mana dekan bisnes ni? Dia kena tak boleh nak ni lah. So basically kita kena ada those kind of element untuk kita meraihkan UCS ni. Because UCS ni telah diberi yang kata mandat oleh UiTM supaya kita ni menjadi kampus yang terunggul di dalam pelbagai bidang. Terutamanya pendidikan, pengajaran dan sumbangan kepada masyarakat. Itu saya rasa yang kita perlu ikuti. Dan salah satu lagi definisi bagi universiti ialah tempat di mana kita mencari kebenaran. The place where you seek the truth. So mencari kebenaran itu sebenarnya ialah mencari research lah, buat research. Okay, that's why kita nak tak nak kita tak boleh lari daripada menjalankan penyelidikan. Tak kisah bidang apa pun. Bidang seni dan sebagainya, kita kena menjalankan penyelidikan. Dan satu lagi ialah dia kata, universiti ialah a community of teachers and scholars. So di sinilah kita melahirkan banyak sarjana-sarjana dalam pelbagai bidang. So, seperti saya sebut tadi, insya-Allah lepas ini kita akan lebih banyak berinteraksi di antara fakulti dan sebagainya. Kalau boleh kita nak pensyarah daripada fakulti pergigian, bagi kolokium di tempat-tempat lain dan sebagainya, supaya kita boleh berkongsi ilmu. I think the more kita kongsi ilmu, the more knowledge kita boleh acquire. And the more knowledge kita acquire, the more kita boleh berhujah dalam bidang kita dan sebagainya. So saya rasa itu kita kena ni. Now, tadi kita lihat kepada definisi universiti. What about model Malaysia ni macam mana? Apa jenis model yang kita guna? Untuk makluman, basically education ni kita menggunakan 3 model. Pertama ialah British punya model, di mana lebih pada pengajaran.
Okey, pengajaran ini kena baca sejarah lah. Newman dia yang start dulu. Kemudian model Jerman, di mana Alexander Hamburg ni dia lebih menekankan kepada penyelidikan. Okey, dan ketiga ialah perhaps model Amerika, di mana berlakunya pensyarah boleh mempatentkan hasil dan sebagainya. Itu sebenarnya baru lagi dalam tahun 1980. Kalau kita baca Bayh-Dole Act tu, itulah yang menyebabkan di mana hasil-hasil pendidikan tu boleh dimiliki oleh penyelidik di universiti. So kita kena faham sejarah tu dulu. So that's a model di Malaysia ialah lebih kepada konsep British, pengajaran, pendidikan dan services. Okay. Now, kita recall balik tentang isu globalization, globalisasi. Bagi yang dah berumur mungkin ingat kan. Globalisasi ni basically dia transform landscape education. Okey, di mana tahun 90-an tu kita ada telefon, kita ada internet, kita ada apa satu lagi? Kapal terbang. Because of that, dia dah tak ada border dah. Semua orang boleh berkomunikasi dan sebagainya. When that happens, education dah jadi macam business. Okey, dah jadi macam perniagaan. Sebab itulah isu ranking keluar, H-index keluar, citation index keluar dan sebagainya. So kita pun tak boleh lari pada itu. Okey. Cuma ada dua orang daripada Chile ni, Chilean biologist, dia coin the term autopoiesis. Mungkin tak pernah dengar Saya pun baru tahu pagi tadi ya. Dia kata autopoiesis ni maksudnya self production. Dia kata apa ni, dia coin the term tu maksudnya universiti ni jangan kita lari daripada purpose dia. Because dia kata kalau kita lari daripada purpose dia, kita akan confuse dengan ada spider. Jadi Spiderman pula ni. Hai. Kejap. Spider dia warna hijau. Macam mana ni? Ada ustazah tak? Nak ni ke nak? Tak boleh kan? Sian dia. Okey. So, Maturana dengan Varela tadi tu, yang Chilean biologist tu, dia kata an organization whose purpose is excellence will succeed, dia kata. But any organization is simply to make money might do so, but not an excellent organization. So that's why tema kita pada kali ini ialah excellent in academic excellence, which saya akan pergi nantilah. Okay. MC saya ada berapa lama nak cakap? Boleh? Okay. Mukadimah dia 2 jam kot. Okay. That's why we need to recall balik apa tujuan UiTM ditubuhkan. Apa purpose dia. So we don't neglect the training of Bumiputera dan sebagainya. Okay, the one kita kena buat. Okay. Ranking, yes. Kita boleh orang kata apa, lihat ranking itu sebagai untuk mencapai certain standards within the university, because that has been used by all universities. Cuma jangan kita lupa kita punya matlamat kita, hala tuju kita. Make sure we train the Bumiputera dan pelbagai bidang yang disebut tadi lah. Accountant, jurutera dan sebagainya. So that the masyarakat boleh seimbang. I think peranan UiTM ni amat besar tu. Untuk menjaga keseimbangan masyarakat. Okay, back kepada peranan universiti tadi. Now kita pergi kepada apa dia yang melambang atau yang mencerminkan keunggulan sebuah universiti. Itu penting. Kalau dalam currency, mata wang yang paling laku ialah apa? US currency kan.
being accepted dalam pelbagai business dan sebagainya. Okay. Tapi the strongest currency at the moment is Kuwaiti dinar. Kalau you Google, Kuwaiti dinar is the strongest currency. Tapi the most acceptable currency is USA. Kenapa dia diterima? Because trade usually done in US dollar. Okay, that's why China pun dia nak ada, dia create their own global currency kan. So basically ni. But what about university? Apa currency of university? So kita kena lihat lah. So basically Professor Alan Bond from Australia dia kata currency of University of Academics ialah dia punya research dia. Memang tak boleh lari. So that's why kalau kita pergi hadiri conference, kita pergi mana-mana, dululah sebelum COVID, kita pergi conference ke, kita pergi colloquium ke, dia akan tanya, you profess bidang apa, kan? Dia will never say, are you the dean? Tak. Are you the director? Tak. Currency, your research. So that's why currency of university ni ialah kita punya research. Kita punya scholarly kita tu. Apa dia? Bidang apa? So that's why kita kena understand that. Now, what about today? Situation today. So I think semua dah dengar tentang IR4 lah dan sebagainya. So basically, yang itu nak tak nak kita tak boleh lari. Things will be changing. Robot akan masuk nanti kan. Tadi kita last week masa ada perasmian hospital tu kan, ada robot boleh bercakap dekat receptionist dan sebagainya lah. So basically robot, I do not know whether it will replace human beings or not, tapi it will happen. Kalau ingat tak cerita Star Trek dulu, ada Dr. Bones tu, dia ada alat try recorder yang boleh tengok orang tu sakit apa kan. I think the Japanese has invented that. So that's why new technologies are coming in, and we, whether we like it or not, kita kena ubah kita punya mindset tentang technologies that are coming in. So this is where UiTM pun and other universities, dia kena relook balik. Apa yang kita kena buat? Perhaps new research role, new modus operandi. Dulu kita ada pergi perpustakaan now e-book semua kan? E-book lah, ODL lah, MOOCs dan sebagainya. So perhaps these are the new things yang kita kena fikir bersama. Okey, pertama dulu saya ingin menekankan terima kasihlah kepada semua warga UCS di bawah Prof Datuk Bakar, mantan rektor yang lepas, dan juga kepada semua staf lah, semua staf yang terlibat, akademik, non-akademik, yang telah membantu UCS. In fact semalam kita Karista lah. Kita menang kita dapat nombor 1 Johan Okay, next slide. Okay, this sorotan tahun 2020.
Okey, terima kasih. Itulah sebahagian daripada sorotan atau pencapaian tahun 2020. InsyaAllah tahun ni kita akan kalau boleh kita tingkatkan lagi lah all the activities yang boleh kita lakukan. Cuma saya rasa lah for this year ni, in addition to activity research dan sebagainya, we must also help the community, masyarakat di sekitar lah, Selangor ni. I think engagement with them will help to identify that UiTM ni also part of the universiti untuk memberi sumbangan pada masyarakat. I think that is very important kepada kita. Okay, next. Okay, tadi saya sebut tadi tentang currency of any university tu. Basically, yang penting ialah academic excellence. So kita tak boleh lari pada academic excellence. Academic excellence ni bukannya tertumpu kepada staff akademik saja. Dia semua terlibat sekali. Library, ICT, semualah yang terlibat. Yang mana-mana warga yang ada di UiTM, not just kampus Selangor. Because kalau kita tak ada semangat esprit de corps ni, semangat kekitaan ni, it's gonna be difficult. Kita juga tak boleh lupa juga kita punya kawan-kawan di cawangan. There's a lot of them. So kita kena sama-sama membantu dewang as well. So that's why make sure kita punya aktiviti ni dia merangkumi semua UiTM. Kalau boleh kita nak semua fakulti naik. Not just FSC ke ataupun engineering, IM ke dan sebagainya, hotel. I think semua fakulti we should work together. And then student also main peranan penting. Student also kena tunjuk semangat yang berkobar-kobar lah untuk belajar, memberi input. Saya rasa kalau kita ada komunikasi yang baik, mudah kita nak menjalankan tugas. Saya pun konsep sama juga. You boleh jumpa saya, you boleh criticize saya, boleh, tak ada masalah. Saya boleh terima semua, tak ada masalah. Okay. Cuma jangan criticize benda lain cukup lah. Yang kerja dengan kerja lah maksudnya. So kita boleh, kalau ada pandangan, you bagi tahu lah, kita boleh kongsi pandangan. Okay, kita tak boleh lari daripada hasrat UiTM ataupun kita punya strategic planning of UiTM. Okay, yang ini saya rasa semua dah tahu, kita ada strategi 2025 tu kan. Semua kena tahu. So basically kita kalau boleh kita stick kepada strategi yang dah ada. Jangan pula nanti kita asyik ubah aja. Bila ubah tu yang susah nak bergerak. So kalau boleh kita stick to the long term strategy and then kita work toward it. Kita kerjasama, bekerja untuk mencapai arah tersebut. Kehala tuju kita macam mana. So kalau kita lihat di situ kita ada mana ni? Okay. So kita ada pendidikan berkualiti, kecemerlangan global, prestasi berdasarkan nilai. Kemudian kita ada kecemerlangan, sinergi, integriti, ESI. Kemudian kita ada IDAT. Ini semua ni telah disusun oleh the top management of UiTM. Dan di bawah tu ialah apa yang dihasratkan oleh KPT. Tak clear. Okay, so kita ada speed, sinergi, solidarity, strategic and also standard. Okay, next. Okay, this is a overview of campus UCS ni. Okay, besar ya. Saya mula-mula dilantik tu saya rasa macam senanglah nak jaga UCS ni, tapi tiba-tiba kena jaga Sungai Buloh, kena pergi Dengkil, hospital Teluk Intan pun kena jaga rupanya.
So walaupun sebulan dah rasa macam 2 tahun kot. Meeting punya lah banyak Tapi tak apalah. Boleh aja Okay, this is overview ni. InsyaAllah you tengok perkembangan yang ada kan. Kita punya apa tu, Al-Tijarah pun dah buka nampak Afin Bank pun dah buka di situ. Nanti we have a cafe in the bank lebih kurang macam tu lah, cafe in the bank. Tu sambil-sambil buat keluar duit tu kena beli air pula Tapi dapat diskaun lah kan 10% lebih kurang tu. Okay, next. Okay, you look at plan strategik ni based on tadi tu. Pendidikan berkualiti, kecuman global dan prestasi berorientasikan nilai values Next. Okay. Now, pendidikan berkualiti ni basically bagi saya lah yang saya sebut tadi, student should get the best learning experience. Itu adalah misi dan visi mana-mana universiti. Proper learning experience tu mesti ada. Okay. Student masuk after 3-4 years, dia akan ditransform menjadi seorang yang berilmu, berintegriti, okay, mempunyai nilai-nilai, orang kata apa, values intrinsic yang kuat, yang kukuh dan sebagainya. Menjadi seorang pemimpin, saya rasa itu amat penting sekali. Okay, itu yang nombor 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Basically, university is a place where you provide the best learning experience. Whatever kaedah tu based on technology that's coming in kan. Tapi itu paling penting. So ingat MPP nanti bagi tahu pada rekan-rekan, lepas 4 tahun, 3 tahun, you will be transformed into a different person. Bukanlah jadi incredible Hulk kan, maksudnya somebody yang knowledgeable dan sebagainya, so that you can contribute to the negara, society. So tu kita adalah all this new technology itu. Okay. Meluaskan pelaksanaan sulam ni, community ni, dan sebagainya. I think so ingatlah kita punya apa yang expected to give a proper pendidikan yang berkualiti kepada warga kita, kepada student kita. Okay, next. Kedua ialah kecemerlangan global. Okay, walaupun diletak di sini, UCS, InnoHub dan sebagainya, basically global ni ialah something yang your work will be recognized. Not just peringkat national and also antarabangsa. Tu yang saya sebut tadi tu, yang currency tu. Kalau US dollar ni diterima oleh satu dunia, kita punya kerja ni, kalau diterima oleh satu masyarakat dunia, it means that your so-called your existence tu diketahui oleh masyarakat di luar. I think itu paling penting. So networking penting, tapi bukan sekadar networking dengan ada dia punya action plan lah dan sebagainya. Collaboration kena ada. Okay, saya rasa kita ada all this, tapi cuma kita kena kata apa? Kita kena buat lebih lah. Okay, through this collaboration. MOU, MOA, fine. You can have lots of MOU, tapi make sure ada output lah. So MOU, MOA, make sure not just signing, tapi kena ada output. Outcome dia kena ada. So now, perhaps tak boleh nak visit, have a regular communication with them through Google Meet ke dan sebagainya. So itu kita kena ada. Okay, kalaulah mana-mana fakulti yang merasakan perlu ada orang kata apa advice ke ataupun apa-apa, just talk to kita punya team. Kita ada tirai-tirai kita ni yang boleh bantu. Their job basically to serve the faculty as well. So kita kena bantu sama-sama. We work together. InsyaAllah. Okay, next. 3, okay. Prestasi berorientasikan nilai. Okay, ini diletakkan beberapa inisiatif ni kan. Green Nation ni
It's a new thing. Kita punya campus ni supposed to go to become a green campus. Kalau boleh kita kurangkan all those benda-benda yang merosakkan environment. Okay. Happiness index, okay, mensasarkan 75%. Saya tahu sekarang ni semua tak happy kan, sebab duduk kat rumah ataupun happy duduk di rumah. Saya pun tak tahulah. Okay. Okay. Dia happiness index ni penting untuk kita membantu universiti. Kalau kita datang kerja, kalau kita rasa tak happy, I don't think kita boleh contribute more kan. Tak seronok datang, betul tak? Sama dengan student kan. Datang kuliah, tak seronok lah. Lecturer ni sekian-sekian. Ataupun bilik kuliah ni tak elok kan. So that's why, kalau staff or student tak happy, happiness index will be very low. Okay. So that's why, kita must always adapt or try to make us seronok untuk datang kerja. Okay, kalau you seronok datang kerja, insya-Allah you will be yang kata apa? You can contribute more. You seronok. So that's why kita kalau boleh kita nak semua orang happy datang bekerja. And of course kita value semua orang, bukannya akademik saja, bukan. Non-academic, technical staff, kalau you can come out dengan new ideas. Contohnya kalau dari segi makmal, contohnya staff makmal ni boleh come up dengan new cara of disposing waste ke, boleh buat some software ke apa kan. Itu kita nak lah. So that you can be part of the team yang boleh transform the university. Saya rasa itu penting tu. Okay, that's why saya punya konsep, saya value semua orang. Doesn't matter lah you professor ke, tak professor ke, saya value semua orang. Because saya rasa semua orang ada peranan dia masing-masing. Student pun ada peranan masing-masing. Student boleh bagi input. Bukan dia orang ni gen apa? X, Y. Gen apa? Z. Dia gen Z, kita gen Zaki, Datuk Zaki gen apa? Tak tahu lah. Dia gen lain kata. So kita kena faham konsep orang muda ni. Dia lain. Kita boleh belajar tapi kita kena fahami dia orang. Okey, mempergiatkan penerapan nilai-nilai SI. Ini yang tadi yang dalaman tu lah. Jom sihat. Ini rektor pun tak sihat sangat kan. So kita kena buat exercise selalu. Okey. Nombor 3 tu meningkatkan pendanaan kewangan universiti ni. Yang ini Puan Hafsah, kita punya kira menteri kewangan kita lah UCS ni, kena fikir cara lain untuk generate income dengan bantuan daripada staff akademik. So kita kena fikir new strategies. Apa caranya untuk kita generate income? Perhaps create more services. Kalau universiti luar negara ni, kalau di universiti yang hebat-hebat lah, luar negara basically 80, maybe 70 to 80% of their income generation is through services. Services. Okay. Maksudnya mungkin penggunaan ruang ataupun pembangunan tempat kan, ataupun menggunakan peralatan yang ada for income generation through concept shared resources dan sebagainya. That has been practiced in many universities. Okay. Kita tahu kita ada nilai berjumlah lebih kurang 100 lebih juta kan, bagi peralatan yang lebih daripada $500,000 kan. So perhaps kita boleh pull together duit yang kita dapat tu, kita pulang balik kepada pemilik tu supaya senang dia nak servis alat dan sebagainya lah. So kita nak fikir along that line, apa lagi strategi dia. I think Universiti Malaysia Pahang dia dah buat, di mana dia work dengan industri. So they create new ways of generating income through industry dan sebagainya. Or maybe kita boleh buat program masyarakat, okay? Not so much on charging them, tapi yang tengok pada customer kita lah. So that's how kita boleh generate income. Cuma yang saya harap ialah kita guna knowledge untuk income generation. Okay, maksudnya yang staff akademik tu guna your knowledge.
for income generation. You work with the community ke, industri ke, through your knowledge bidang tu. Okay, next. Okay, next. Moving forward. Okay, this is lebih kurang tema kita lah. Academic excellence towards global competency. Kalau kita nak capai yang strategi 2025 tadi tu, kita mesti excel dalam kita punya akademik. Itulah dia punya ingredient dia. Kalau tak ada itu, memang kita tak boleh. So that's why saya rasa kita jangan lupa kita punya, orang kata apa, core business of university. Core business kita ialah yang itu, akademik. Okay, next. This is where kita punya job responsibilities of campus. Okay, kalau kita lihat tu, core business kita ni, kita ada 3 je utama. Ini tadi yang based on the model of university tadi tu. German, British dan American. So basically kita ada research. Research ni basically German model sebenarnya. Banyak universiti tu, dia mendapat manfaat daripada German model. Ini daripada Humboldt lah, ini sejarah dia orang tu. Now dah jadi University of Berlin. So basically, that's why kalau you nak pursue PhD pun, lama kat Jerman kan, 5 tahun, 6 tahun. And then all the industries dalam dunia ni, yang paling hebat sekali di mana? Di Jerman lah kan. All the cars, Mercedes, Audi, Porsche dan sebagainya. And then you have all the chemical industries, semua kat sana. Because they have trained dia punya, kata apa, masyarakat dia to be, orang kata apa, responsif kepada keperluan industri. Okay, so that's why they are, I think in Europe dia ada number 1 country yang powerful dalam ekonomi. Okay. Manakala di universiti, di UiTM ataupun di Malaysia ni, kita tak boleh lari daripada yang warna merah, orange tu. University, society, industry, environment dan government. That is actually a concept of quintuple helix. Maksudnya, bila kita buat penyelidikan, okay, penyelidikan yang tak kisah apa bidang pun, kita jangan lupa kepada 5 elemen tu. Your knowledge must be relevant kepada universiti. Contohnya dengan menjalankan penyelidikan, universiti punya ranking naik dan sebagainya. Society, dengan knowledge yang kita create, masyarakat menjadi lebih berilmu, boleh berdikari. Yang tadi itu kita boleh membantu orang kata masyarakat, naikkan taraf sosioekonomi dan sebagainya. Industri, of course, Tun Asha Ayub pernah komen tentang peranan profesor ni, kurang berinteraksi dengan industri. I think we have to do that as well. We have to work with them, we have to talk to them. Kita kena melawat industri. Yang kita tunggu dia orang melawat kita, bukan. Kita kena keluar. Kalau boleh, student pun, pergilah melawat industri kan, dengan bawa pesyarah. The more you interact with them, the more dia kenal kita kan. Senang nanti bila kita nak minta kerja dan sebagainya. Environment pun penting. Sekarang ni memang tak boleh lari dah pada environment. Environment ni dia masuk kemudian. Dulu kita ada triple helix, quadruple helix, now kita ada quintuple helix. Atau lah, mungkin next lagi 10 tahun dia keluar pula hextuple helix, saya pun tak tahu lah. Tapi dah ada tu. And then of course, the work that we do tu must relevant to the government. These are benda-benda bila kita menjalankan penyelidikan, kita jangan lupa ini. Besok saya ada program dengan researchers, young researchers. So these are benda yang saya nak akan stress nanti. How we can work together supaya research yang kita laku tu relevant kepada 5 ni. This kita punya so-called stakeholders. Teaching memang tak boleh lari. There always a debate antara teaching dengan research. Ada yang kata kalau you buat research, you tak boleh mengajar. Ada yang kata you mengajar tak boleh buat research. To me, there must be balance antara dua-dua. If you are good researcher, you must also be a good teacher. Dan sebagainya. That's why bila kita balik daripada PhD, biasanya lecturer yang muda ni, dia akan duduk di faculty dulu. Dia kena increase dia punya skills of teaching. Teaching ni basically dia macam apa kata? Skill yang you kena acquire. Okay? Kadang-kadang kita berilmu tapi kita kurang nak menyampai cara tu susah.
Saya pernah ingat one professor di UK dulu, dia mengajar dia lemah tau, tapi dia as a researcher she's very good. Bila dia cakap dia tengok whiteboard je. Jadi kan student yang Mak Saleh jahat ni dia baling kertas dan sebagainya tau. Tapi that shows orang kata apa, teaching ni is something that you will have to learn to become a good teacher. So that's why kalau boleh jangan lupa teaching dan sebagainya. Okay. Services ni basically kita punya sumbangan lah. Jangan lupa sumbangan kepada masyarakat, sumbangan dalam technical organisasi ke. I remember dulu ramai staff di Saingunaan banyak direkrut oleh SIRIM dan sebagainya, come up dengan polisi, prosedur dan sebagainya. So basically jangan lupa tu. So kalaulah semua staff akademik dia memahami all these three element dan disupport oleh di sekeliling kita punya masyarakat kita lah, iaitu admin, bendahari dan sebagainya. InsyaAllah inilah yang akan menjamin kecemerlangan akademik di mana-mana universiti. Okay, next. Okay, of course there are a lot of debates or models, apa yang define excellence tu. Basically yang ini yang paling utama lah. Utamanya ialah excellence in management, okay, leadership, policy, people's management, partnership, resources dan sebagainya. Maksudnya untuk mencapai kecemerlangan akademik ni, semua unit, tak kisah unit facility, ICT, library, semua kena main peranan. Sebab dia berkaitan, dia kait. Okay. So that's why penting untuk setiap PTJ tu dia tahu peranan dia masing-masing. Apa yang demand oleh akademik, non-akademik, contohnya di library. Apa dia yang diperlukan kan? Sama juga di peringkat bendahari dan sebagainya. Saya memang selalu dengar bila nak buat semua tak ada duit. Betul tak usah memanglah kalau tak ada duit susah nak buat kerja kan. That's why kita kena research suggest balik. How do we generate alternative revenue ni? Kita tak tahu, mungkin 5-10 years from now the government might slash the budget kan. So kita tak tahu. So that's why kita kena be prepared lah. Okay. Kedua, excellence in research. Ini yang saya sebut tadi. Tak boleh lari lah. Kalau academic excellence ni, that is the currency of the university. Currency of academic. So kita tak boleh lari. Suka tak suka, you have to do research. Okay. Tapi kalau you tanya saya, bagi saya semua bidang dia ada kekuatan masing-masing. Seni, hotel catering, IM, sciences, engineering, dia lain. You tak boleh equate dia sama. Tapi the level of knowledge tu must be sama lah. Orang yang dalam bidang kata seni, dia memang dia mahir dalam seni. Okay. Cuma bagi staff akademik, this is about akademik, setiap orang dia ada dia punya own primary field tau, bidang utama dia. Tetapi dia juga perlu masuk ke secondary field dia. Contohnya katalah saya, primary field saya ialah chemistry. Tapi saya boleh masuk juga dalam physics ataupun engineering. So that's why kita must be creative enough. Kalau boleh kita bukanlah maksudnya kreatif sampai kita lupa bidang utama, tak boleh. Bidang utama you must be renowned dalam bidang tu. Tapi bagi saya bidang kedua tu semua orang boleh join. Contohnya hotel catering, dia boleh join dengan applied sciences. Come out dengan new recipe ke apa dan sebagainya lah. Sama juga arts and design. They know how to design but they can work with people from applied science to come out dengan new materials dan sebagainya. Ataupun new painting ke, new environmental friendly color dan sebagainya lah. That's why kita kena fikir on that line. Excellence in teaching, ini memang saya sebutkan tadi, di mana kalau boleh yang senior tu dia boleh mentorkan sebagainya. Tapi kita UiTM kita ada program kan, latihan untuk mengajar kan, kita ada kan. So that's why ini penting sebab kalau kita tak boleh sampaikan ilmu tu kepada pelajar,
agak sukar untuk pelajar memahami kan apa yang kita cuba nak ajar di dalam kuliah dan sebagainya. Dan of course kita ada excellence in student performance. Yang ini mungkin kalau trend sekarang dia tengok pada CGPA lah. Tapi saya tengok lebih kepada itu. Ni yang saya kata tadi yang learning experience tu, di mana student boleh acquire di dalam sebuah universiti yang strive for excellence. Okay, next. Oh, ini dia punya kupasan. Saya dah kupas boleh keluar tapi tak apalah. Teaching learning ni perhaps kalau kita pergi in detail sikit, okay. New learning approaches, internalization of curriculum. Yang ni saya rasa penting. Contohnya kalau di luar negara, kalau student tu study law, tak silap saya di Yale, dulu dia belajar tentang law of America. Now dia kena belajar law of Asia, of Europe. Sebab dah tak ada border. Dia nak student dia marketable di satu dunia. Okay, sama juga one university kat US, dia wajibkan student dia belajar Mandarin 6 bulan. Kena pergi China. Dan they know that China will soon become a powerhouse in economy kan. So that's why their curriculum is changing now. Dia dah jadi international. So perhaps UiTM pun nanti kita kena fikir orang lain jugalah. Memang kita ada pun bahasa tu kan. Tapi mungkin kita tak lagi hantar 6 bulan kan contohnya kan. Maybe student kena pergi 6 bulan ke tempat lain ke. Why not? Kita export semua punya graduates kita luar negara kan. Saya rasa tu lebih hebat. So I think kita kena fikir orang lain. Cross fertilization bidang ni yang saya sebut tadi. Kalau boleh faculty from pharmacy, we join faculty from applied sciences. Applied sciences join with faculty of music contohnya. Kalau di Amerika ni, music ni dia team up dengan physicists. Dia come out dengan new materials for piano, the strings, so dia berubah tau. So that's why dia boleh sanggup orang kata apa merge or cross fertilize bidang tu lah. Kita pun kena fikir orang lain. Financial tadi saya dah sebut. Ini di mana saya, Datuk Bakar, TNCA, Datuk Jamil dengan siapa lagi tu? Ada one professor. Kami dalam jawatankuasa Majlis Profesor UiTM. Kami kena fikir new strategi nak generate income. Okay, contohnya macam saya sebut tu lah. Chair of Human Genome, Chair of International Law dan sebagainya. In fact, saya baru berhubung dengan Profesor Datuk Jamil. So dia contact State Government Sarawak kan. Kalau boleh dapat Chair of Sustainable Biodiversity di Sarawak. Because the State Government of Sarawak bagi chair to UPM. About $5 million, $5 million ringgit lah. So these are new ways of masukkan duit lah, new strategy. But like I said, income tu must be through knowledge. Kalau boleh lah. Bukan kalau boleh, mesti boleh. Kena dengan true knowledge. Okay, under research dengan scholarly activities, like I said, kalau boleh, from now on, kita akan wujudkan colloquium UCS ke contohnya lah. Okay, kita akan invite people from different faculty pergi ke tempat lain-lain untuk bagi bukan ceramah, bagi present dia punya inilah hasil dia tu. Kalau di luar negara memang selalu kita buat pun kan. Every week you ada people from Cambridge datang, Oxford datang, semua nak share knowledge. The more you share the knowledge, the more you become knowledgeable. Itu yang kita nak tu. And then the more kita boleh collaborate nanti. Ini konsep gugusan dulu yang kita supposed to pick up. Okay, mentoring ni under Majlis Profesor kita akan bantu. Not just pensyarah ataupun mana-mana lah. Not just in Shah Alam or Puncak Alam or di kampus Selangor. Is throughout the UiTM system. Okay, and sumbangan kepada masyarakat, government dan industri ni. Okay, yang ni yang saya kata tadi tu. Okay, these are benda-benda yang kita kena fikirlah. Partnership dengan industri. Kalau boleh kita work with them. Apa salahnya kalau dia orang sponsor some labs. Contohnya di tempat saya di Lahbra tu, dia ada Ford School of Business. Dia bina bangunan tu, dia donate lah berapa juta pound ke dan sebagainya. So that's why kita kena
fikir different model. Kalau lah boleh, nanti kalau Makmal ni Prohadani ke, Lab One Company sponsor your lab ke, buah nama tak apa kan. Or pharmacy ke, Pharma Niaga Lab of apa-apalah. You kena fikirlah, but you have to initiate it. And you kena jumpa dia. Industri ni dia akan tanya apa benefit do they get kan. Itu aja. Kalau di luar negara, the benefit they get tu memang banyak lah. Kalau kita nak run analisa, we run for them first. They will be given priority dan sebagainya. So that's why kalau boleh, new kata apa approaches kita kena buat. Kalau kita status quo aja, we won't go anywhere. Tak boleh. So hopefully all the senior professors ni, okay, kita work together. Bukannya you work for me, bukan. Work for UiTM. Kalau kita work for UiTM senang. Kita lupa sikit kita punya personal agenda kita. Okay? Put aside kita punya ego yang ada dan sebagainya lah. Because research ni actually is very personal. You tanya orang semua dia personal kan. So that's why kalau boleh, bila kita work for UiTM, jadi yang tu dia akan melebih pada yang lain. Okay? So that's why saya rasa yang tu lah peranan saya ni nak bantu ni. Saya tahu you all ni lebih hebat daripada saya, ramai pun hebat daripada saya pun. Saya faham, tak apa, it's okay. I'm okay with it. Tapi hebat tu kena translate kepada benefit to UiTM. Kalau UiTM benefit, dan insyaAllah kita akan naikkan nama UiTM. UiTM ni must be relevant sampai bila-bila. Betul ya? MPP ya? Penting tu. And then online retailing ke apa? Kalau kita tengok COVID ni, sekarang ni masih lagi COVID. Tengok industri mana yang thrive masa COVID ni. Of course ada some industri yang collapse kan. Kita faham. Tapi industri mana yang thrive? Contohnya transportation kan. Grab, apa lagi? Food Panda dan sebagainya kan. So perhaps kalau Faculty of Business School can talk to them, perhaps they can study or they have any issue yang di mana pensyarah ataupun student business school boleh bantu, that will benefit kita. So that's why kita kena guna strategi yang betul. And also online punya sistem kan, education. Ini penting ni. Mungkin fakulti pendidikan, you kena ada strategi di mana you boleh producekan lecture in certain areas. You have to work with some faculty, video kan ke, and you boleh jualkan those concept of teaching kepada sekolah-sekolah ke ataupun mana-mana politeknik or some universities yang di luar negara yang rasa memerlukan kita punya ni. So you have to think global now. So bila kita kata global excellence, maksudnya your present is being accepted globally. Itu yang kita nak tu. Engagement dengan ministries, industries. Ini pun saya rasa kita kena start to initiate balik. For your information, banyak kementerian yang ada grant kan. Bukan kata MOSTI saja kan, MOSTI, KPT, itu yang biasalah. I think some agencies dia ada grant, even the state government ada grant. Cuma kita tak approach them. So kalau boleh, kita lawat diorang and you tell us, mungkin kita ada, Rosmadi ada, boleh bantu kan. Bawa pensyarah yang ni, pergi ke industri, see whether kita boleh solve some problems with them. Okay, so these are new ways of working. Okay, next. Yes, saya dah mention ni tadi tu yang apa? Excellence, synergy dan ni kan. Okay. So kita ada excellence, synergy, integrity, faculty, campus mission, staff, stakeholder. Okay. Ini saya kata tadi lah. Basically, kalau kita kerja sama semua ni, peringkat ni, faculty, staff, tak kisahlah staff admin dan sebagainya, stakeholder, dia parents, government, student dan sebagainya, insyaAllah kita akan pergi ke hala tuju kita. Ingat kita ni macam kapal yang besar. Tapi kita punya destinasi dia satu je. Itu academic excellence. Okay, next. Sebelah. Okay, yang ni yang saya sebut tadi tu, yang shared values tu, nilai utama ni. Pertama ialah semangat kekitaan. Ini kalau zaman Tan Sri Ibrahim always sebut esprit de corps kan, ingat kan. So basically kita kena hidupkan balik ni, di mana kita kena
bekerja sebagai pasukan. One team yang paling besar. Kita ni huge tau. Ada lebih kurang berapa 18,000 staff admin dengan akademik. Besar tu. So how do we synergize-kan semua tu. So I think pertama you have to be loyal lah. Okay? Loyal kepada UiTM, work together. Kedua, professionalism kena ada, committed, innovative, proactive, and don't forget ethics as well. Nilai itu kena ada. Ini yang dalam integrity lah. Kita kena ada tu, honest. Kita kena ada united in purpose kita. Bekerjasama kita kena ada. Kalau kita kerjasama ni, ini kita hala tuju kita sama, dan insya-Allah kita boleh gerak bersama membawa kapal yang besar tu. Kapal kita besar. I think nak habis dah kot slide ni. Next. Habis dah. Saya dah tahu dah. Okey, sejam dia tak lama sangat. Dia kalau teori komunikasi, cakapnya lebih dari 30 minit, orang dah tak fokus lah. Saya tahu. Sebab saya pakai cikgu dulu. Kalau more than 30 minutes tu, dia ni lah. Kita ada Q&A ke? Tak ada? Kita tak ada sesi, tapi kalau Prof nak. Saya rasa kita bagi ruang untuk staff bertanya. Mungkin kita open kot. Walaupun initially saya rasa tak nak jawab, tapi nak jawab jugalah. Kalau boleh jawab. Okey, ada ke? Ada soalan? Saya kira 3 je. Kalau tak ada. 1, 2, 3, tak ada. Student nak cakap komen tak? Mungkin saya nak dengar pada student kot. Is it okay? Puan Maya? From student silakan, MPP. Boleh? MPP kena tunjuk semangat leadership. Sila ambil mic. Apa harapan dan sebagainya? Boleh. Silakan. Beritahu nama Orang nak dengar semua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Afizuddin bin Muhammad Faisal selaku yang Dipertua Majlis Perwakilan Pelajar untuk sesi 2020-2021. Saya merupakan pelajar dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal di kampus Shah Alam. Jadi apa yang saya boleh lihat di Shah Alam dan juga di UCS, sebenarnya kita sama bergerak sama saja dengan plan strategik UiTM 2025, iaitu ke arah pencapaian global dan juga pencapaian negara. Jadi itu yang saya terapkan kepada MPP pada kali ini. Saya terapkan kepada semua ahli-ahli saya, perwakilan, untuk kita sentiasa menyokong apa yang hasrat daripada rektor, hasrat daripada mungkin akan datang kita akan ada vice chancellor yang baru. Jadi kita sentiasa menyokong. Jadi saya menetapkan moto MPP pada kali ini ialah kepimpinan berprestij, pemacu globalisasi. Jadi insya-Allah kami di barisan Majlis Perwakilan Pelajar sentiasa menyokong hasrat Prof untuk kejayaan ke peringkat global dan pencapaian di dalam negara. So sekian, terima kasih Prof. So kira inline dengan MPP punya hala tuju. That's good. Okay, baik. Assalamualaikum. Saya Amrul Arifi bin Khalid daripada Majlis Perwakilan Pelajar bagi Fakulti Kejuruteraan Elektrik daripada kampus Shah Alam. Jadi setelah dengar amanah rektor ni pelbagai strategi-strategi kecemerlangan, tapi apa yang merisaukan saya daripada wakil pihak pelajar sendiri adalah macam mana benda tu nak sampai kepada pelajar sendiri. Sebab kita tahu dengan keadaan sekarang ini yang mana COVID masih belum reda lagi. Jadi harapnya segala perancangan, strategi kecemerlangan tu betul-betul dapat terapkan kepada mahasiswa, terutamanya sebagai keutamaan prioritas kita dalam universiti ini. Sebab dalam keadaan ODL ini, dalam nak menjalinkan hubungan dengan industri dan sebagainya, mahasiswa inilah yang tersepit lah untuk nak mencari jaringan luar dan sebagainya. Sebab apa? Dalam keadaan ODL.
nak berpersatuan pun susah nak cari hubungan jari luar sebab duduk rumah masing-masing. Jadi itulah harapnya kita dapatlah sama-sama untuk terutamanya fokus kita kepada mahasiswa. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okay, thank you. Yang itu saya jawab sikit. So nanti kita akan buat engagement dengan MPP, okay, UCS ni, dan kita juga ada timbalan rektor hal pelajar. So dia akan koordinate dengan timbalan dekan HCP bagi fakulti yang ada di UCS ni. Dan kita juga akan sampaikan kepada TNC HCP yang akan dilantik nantilah yang baru, insya-Allah. So kita akan ingat dia punya concern dan sebagainya. Kita tahu ODL ni memang dia ada banyak kekangan kan, nak interaksi pun tak boleh dan sebagainya. Tapi insya-Allah lah, tunggulah mungkin bulan Jun ke bulan Julai kalau habis Covid ni bolehlah kita banyak berinteraksi, insya-Allah kita faham ini concern tu. Okey. Ada lagi? Terima kasih, Prof. Saya cuma, kita di Puncak Alam ni, kita ada dua bahagian. Yang pertama adalah bangunan-bangunan yang dipunyai oleh UiTM. Dan satu lagi, bangunan yang dipunyai oleh PFI. Jadi kita sekarang ni, saya minta lah sebaik Prof, banyak perkara yang berhubung dengan PFI yang kadang-kadang kita payah nak selesaikan. Jadi kena ada satu mekanisme di mana kemudahan bagi dua belah pihak perlu diadakan. Kadang-kadang contohlah kita kadang-kadang nak juga menaikkan image fakulti dengan papan tanda di sana sini, tapi kadang-kadang red tape-nya agak ketara sekali. Jadi saya minta lah kalau boleh kita permudah keadaan dengan perbincangan dengan PFI untuk perkara-perkara tersebut. Kalau tidak, saya rasakan image ni penting bagi sesebuah fakulti. Ya, kalau tidak orang tak kenal kita. Jadi saya minta lah kalau dengan budi bicara Prof untuk kita ada sesi dengan PFI dan selalu permudahkan keadaan. Kalau tidak, kita ada dua perbezaan di antara bangunan yang berpunyai ITM dengan bangunan yang dipunyai oleh PFI. Kita nampak terbelakang dalam konteks yang PFI. Terima kasih. Okay, thank you Prof Salahuddin. Yang tu insya-Allah dengan Haji Jun kita cuba bincang peringkat kita dulu. Kalau tak boleh kita pergi ke peringkat pengurusan atasan lah dengan BC ke ataupun dengan chairman later on. Kalau ni lah, saya tahu perjanjian dah ada kan. Itu tak boleh ni, tapi kita akan try to negotiate lah mana-mana ni, especially kalau yang melibatkan teaching and learning tu kita kena tengok jugalah. InsyaAllah kita akan always berjumpa dengan dia orang. Thank you Prof Salahuddin. Dah pukul 11. Kalau tak ada, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dapat hadir, kepada dekan-dekan, pengurusan MPD, UCS, MPP. Terima kasih kerana sudah hadir. Okay, pada hari ini, kepada staff-staff semualah. Okay, let us work together. From now on, kalau ada apa-apa yang rasa you perlu jumpa saya tu, datanglah. Pejabat saya tu sentiasa terbuka. Tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kalau saya tak ada tu, sama ada di Sungai Buloh ataupun di Dengkil ke. Tapi adalah tu. Dia bagi tahu dulu. InsyaAllah kita akan jumpa. So kalau tak ada, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan kepada MC.